Bersama Membina Negeri Madani menjadi tema Belanjawan 2024 Negeri Sembilan memfokuskan usaha memperkasa kehidupan rakyat. Fokus belanjawan adalah kepada 9 teras dalam aspirasi perpaduan Negeri Sembilan dan skim sejahtera. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada laporannya. Menjadi negeri pertama yang menyediakan pelan pengurusan kewangan madani di negara ini, Kerajaan Negeri Sembilan membentang belanjawan negeri yang terkandung 9 teras di dalam aspirasi perpaduan Negeri Sembilan. Ia merangkumi sektor ekonomi, pelaburan serta infrastruktur, pendidikan dan modal insan, kesejahteraan rakyat dan pertanian. Kerajaan Negeri Sembilan membentangkan belanjawan 2024 berjumlah RM555 juta dengan anggaran hasil sebanyak RM520 dan belanjawan pembangunan mencecah RM140 juta. Belanjawan mengangkat tekad menjadikan Negeri Sembilan model negeri maju menerusi pelan pengurusan kewangan madani. Ia bagi memastikan belanjawan tahunan disediakan secara mampan, saling menghormati dan ihsan. Pembentangan belanjawan tahun 2024 ini merupakan belanjawan pertama Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan. Kerajaan negeri bertekad menjadikan Negeri Sembilan sebagai model sebuah negeri yang maju, bersatu padu, bertoleransi, saling hormat menghormati, bertamadun, ekonomi yang mampan dan kehidupan rakyat aman, makmur dan sejahtera sebagaimana indahnya negeri Sabak yang dinukilkan di dalam Al-Quran surah As-Sabak ayat 15. Intipati belanjawan disifatkan holistik dan menjamin kelangsungan hidup rakyat dengan 1001 manfaat meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi. Dipecahkan kepada dua, ada satu bahagian tu dipecahkan kepada untuk menjana kesejahteraan rakyat, program SSR, dan kemudian juga sebahagian besar lagi belanjawan diletakkan di bawah peruntukan yang lain-lain lah. Jadi keutamaan tu saya lebih lihat mungkin besar dan kerajaan negeri hari ini memberikan penekanan kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Kerajaan negeri telah lama, telah 3-4 tahun ni fokus dengan dana. Jadi ini akan berterusan. Jadi dari segi pemantapan adat di luar bersama kerajaan telah berjalan dengan teratur dan mereka di orang luar pun sudah tahu apa yang perlu dibuat. Jadi cuma kita nak selaraskan supaya bergerak bersama maju ke hadapan. Jadi dengan adanya sokongan misalnya ke asrama penuh untuk kali pertama, ibu bapa yang kali pertama menghantar anak, dengan bantuan tersebut jadi dapat meringankan banyak beban ibu bapa. Kemudian sokongan daripada bantuan dari segi pembelajaran anak-anak sama ada di sekolah biasa juga ia mampu meringankan banyak sangat beban ibu bapa itu sendiri. Jadi alhamdulillah tahniah kepada kerajaan negeri yang dengan sokongan yang diberikan tersebut kepada kami kepada ibu bapa. Setakat ni alhamdulillah kami semua setuju. Terbaiklah untuk Kerajaan Negeri Sembilan. Kami juga ambil kesempatan ni mengucap ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang membantu bukan wanita saja, belia juga terlibat. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Kolej Yayasan Pelajaran Johor KYPJ mencatat sejarah menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR pada Khamis. Ini selepas kolej itu menghimpunkan 810 syair dalam buku kumpulan syair Putera Hujung Medeni yang dihasilkan pelajar daripada 78 sekolah menengah di Johor. Pengurus Besar KYPJ Husaini Mokhlis berkata syair ditulis pelajar berumur 13 hingga 19 tahun itu bertujuan memelihara dan memperkasa bidang penulisan tradisional dalam kalangan golongan muda. Penerbitan buku kumpulan syair Putera Hujung Medeni itu mampu mencetuskan penulisan berkonsepkan pemikiran aras tinggi selain menyuntik rasa cinta terhadap warisan puisi tradisional Melayu. Inisiatif itu juga dapat mengekalkan warisan dan budaya bangsa khusus dalam bidang seni penulisan lebih holistik. Penulisan syair pelajar tersebut bermula sejak 20 Oktober lalu sebelum dikumpul pada bulan lalu dan disunting oleh penggiat puisi Melayu moden Muhammad Rusli Bakir dan Nur Haida Ahmad. Sijil pengiktirafan diserahkan Wakil MBOR Edwin Yoh Tiong Chin kepada Ketua Eksekutif KYPJ Haslinda Abu Bakar.
Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan Menara Hasil Keluang pagi tadi. Keberangkatan baginda disambut Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Muhammad Nizom Sairi. Menara Hasil Keluang merupakan bangunan setinggi 8 tingkat dan terletak di Jalan Batu Pahat, Keluang. Ia mula dibina pada tahun 2016 dan siap sepenuhnya pada 2019. Menara Hasil itu menjadi bangunan pertama di daerah itu mendapat pensijilan Indeks Bangunan Hijau GBI, iaitu sebuah pengiktirafan berdasarkan konsep kelestarian serta penggunaan sumber yang cekap. LHDN Cawangan Keluang mula beroperasi pada 1 Januari 1972 dan merupakan pejabat Jabatan Hasil Dalam Negeri yang kedua di negeri Johor. Pada sebelah petang, Sultan Johor berkenan ke Majlis Jamuan Teh bersama rakyat di Dataran Tasik, Keluang. Lebih 3,000 rakyat Johor hadir menyambut keberangkatan tiba baginda. Masyarakat yang ditemui dalam majlis berkenaan menyifatkan baginda sebagai Sultan berjiwa rakyat dan teruja dengan pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sebagai rakyat saya bangga kerana baginda tahun ini telah menjadi Yang di-Pertuan Agong Johor, dan kemudian kami mengharapkan semoga Tuanku sentiasa dilimpahi rahmat dan kebaikan dunia akhirat. Negara akan menjadi lebih majulah. Malaysia akan berjaya nanti. Malaysia akan semakin maju, terutamanya dalam perniagaan semua bidang lah. Ekonomi akan bertambah baik. Okey, keperhatian terhadap rakyat ni akan kekal. Itu saja harapan kami. Majlis Jamuan Teh bersama rakyat di Keluang menjadi destinasi terakhir selepas Muar, Mersing dan Pontian. Perluasan pendigitalan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat melalui sistem pengurusan aduan awam SISPA terus memberi impak positif dalam pengurusan aduan di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata lebih 60% aduan diselesaikan kerajaan negeri berbanding sistem konvensional. Katanya sistem yang memudahkan orang awam membuat aduan dan memberi maklum balas itu diyakini berkesan dalam memudahkan urusan pentadbiran kerajaan negeri. Dalam sistem pendigitalan perkhidmatan awam ini, kita menggalakkan orang ramai supaya menggunakan sistem online. Jadi, keberkesanannya melebihi daripada 60% daripada sistem konvensional yang mana rakyat terpaksa beratur untuk mengemukakan aduan, dan semua aduan melalui online ini dapat diselesaikan dengan keadaan segera. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Hari Bertemu Rakyat di Kompleks Sukan Masjid Tanah. Katanya sepanjang 2 kali penganjuran Hari Bertemu Rakyat juga, sebanyak 331 aduan diterima kerajaan negeri dan 296 permasalahan telah diselesaikan.